Hadis 153. 153. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata ia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai makan dubba. Dubba ni labu air. Bukan labu hok kita buat sirah tu. Labu air hok panjang tu kan. Labu kulit hijau tu. Nabi sangat menyukai dubba, labu air. Fa utiya bi ta'amin, maka dibawa mari atau dihidangkan kepada Nabi dengan satu makanan au du'iya lahu, ataupun dijemput Nabi untuk makan. Ada orang jemput Nabi pergi makan. Faja'altu atatabba'uhu, maka aku pun, yakni Sayyidina Anas bin Malik, mengikut Nabi, menerima jemputan orang. Wa ad'uhu, dan dihidangkan kepada Nabi, baina yadaihi, di depannya, lima a'lamu annahu yuhibbu, dihidangkan kepada Nabi dubak tadilah, labu air itu, kerana mengetahui aku bahawasanya Rasulullah menyukai makan labu air. Biasa tak makan labu air ni? Kenal tak? Memang kenal labu air? Kenal tak? Kulit hijau panjang tu kan? Kalau orang elit siya dia minat nak, dia kalau ada gula daging pun dia bubuh labu air tu. Biasa kita celur nah, buat singgah gitulah. Nabi sangat menyukai. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana Hafs bin Ghiyath an Ismail bin Abi Khalid an Hakim bin Jabir an abihi radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk berjumpa dengan Rasulullah, faraitu 'indahu dubbaan yuqatta'. Maka aku melihat di sisi Nabi ada labu air yang sudah dipotong. Dia kerak kecil-kecil dah. Faqultu, maka aku berkata, ma hadza, apa ini? Qala, jawabnya Nabi, nukatsiru bihi ta'amana, kami membanyakkan makanan kami dengan ini, yakni dengan labu air ni. Nak jadi makanan tu biar nampak banyak sikit, dia pun belah-belah labu air tu, belah cek-cek bubuh dalam makanan. Di lauk tu nampak supaya banyak sikit lah, supaya gula dia bubuh ke apa? Ke apa? Umbuknya dah. Nak jadi nampak banyak lah. Supaya lah Nabi bubuh labu air. Nak lauk tu nampak banyak. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar bahawasanya Rasulullah, bahawasanya annahu sami'a Anas, bahawasanya dia mendengar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya seorang tukang jahit
menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu, bagi jamu yang makan yang dia buat. Qala Anas, berkata oleh Sayyidina Anas, fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika ta'am. Maka aku pergilah bersama dengan Rasulullah kepada jamu yang makan tersebut. Sebab apa Sayyidina Anas pergi ni? Sebab Sayyidina Anas ni dia memang duduk dengan Nabi. Dia pembantu Nabi. Masa dia umur 10 tahun, mak dia bawa mari pada Rasulullah. Dia memang bui ke Nabi. Sayyidina Anas ni. Dia bui ke Nabi, kira dia serah kepada Nabi. Nak suruh gapo-gapo suruh Sayyidina Anas ni lah. Mak dia pakai bui tu. Dia Sayyidina Anas duduk dengan Nabi selama 10 tahun. Daripada umur 10 tahun duduk pula dengan Nabi 10 tahun. Jadi 20 tahun. Dia berkhidmat sampai umur 20 tahun, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu banyak hadis daripada Sayyidina Anas ni. Sebab dia duduk dengan Nabi tu lama. Dia bila ada majlis gapo-gapo pun, Nabi bawa dia lah untuk menemani Nabi. Dia ikut yang Nabi pergi jamu yang makan. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir. Didekatkan kepada Rasulullah khubzan, roti daripada gandum, roti gandum. Wa maraqan, dia ada kuah, fihi dubbaun wa qadidun. Kuah yang ada padanya dubba, labu air, dan daging masing. Qadid ni daging masing. Dia zaman dulu kan dia nak sipir daging lama ni dengan cara dia lomo dengan garis lah. Dia lomo dengan garis, dia pun kering, jemur kering. Tu qadid, daging masing. Ada kuah yang berisi labu dan daging. Qala Anas, berkata oleh Sayyidina Anas, fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba' hawalayil qas'ah. Aku melihat Nabi mencari-cari labu air di sekeliling pinggir. Dalam pinggir, dalam makuk tu adanya kuah. Dia nampak Nabi mencari-cari labu air di sekeliling pinggir. Dalam kuah tu Nabi cari labu tu. Maknanya Nabi minat lah. Nabi minat. Falam azal uhibbud dubba min yauma id. Maka kata Sayyidina Anas, tiadalah aku luput daripada menyukai labu air bermula daripada hari tersebut. Dia tengok Nabi ni suka duk makan labu air ni, siapa kau cari dalam pinggir tu. Dia kata bermula hari tersebut dia sentiasa suka kepada labu air ni. Sebab Nabi suka makan muga ni, dia pun suka juga makan muga ni. Walaupun asalnya dia tidak suka pun, tidak minat pun, tapi kerana dia tengok Nabi ni sangat minat kepada labu air, dia pun minat jugalah makan labu air ni, kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ni dia tidak semua orang Arab. Sahabat Nabi ni ada macam Sayyidina Bilal tu bangsa Qibti. Sayyidina Salman Al-Farisi tu bangsa Parsi. Bukan semua orang Arab. Tapi para sahabat ni dia berusaha untuk menyukai makanan yang disukai oleh orang Arab. Sahabat-sahabat Nabi yang bukan bangsa Arab, dia cuba untuk menyukai makanan yang disukai oleh bangsa Arab. Sebab nak wi sama makan dengan apa yang dimakan oleh Nabi. Tu. Walaupun mungkin setengah-setengah barang tu kita tidak minat, tapi kerana Nabi makan, maka kita ikhtiarlah biar kita minat kepada barang tersebut. Roti gandum, mungkin setengah orang tak minat mana roti, tapi kerana kita ingat kata Nabi beri makan muga ni, maka kita pun ikhtiarlah supaya minat juga kepada makanan tersebut.
Nah. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi wa Salamah bin Syabib wa Mahmud bin Ghailan qalu akhbarana Abu Usamah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai makanan manis dan madu. Nabi suka makanan hak manis dan madu. Halwa ni makanan manis yang dimasak menggunakan api. Tu kalau kira hak asal lah. Halwa ni makanan manis yang dimasak menggunakan api. Kuih-kuih hak tu dimasak menggunakan api. Nabi sangat menyukai makanan manis. Wal asal dan madu. Setengah ulama memasukkan hadis ni pada bab zikril khas alal am. Nah, zikril khas alal am, menyebut ia khusus di atas ia umum. Ia umumnya Nabi menyukai makanan manis. Itu umum. Banyak jenis kan makanan manis. Asal tu madu tu ialah ia khusus. Nabi menyukai makanan manis iaitu madu. Kalau pakai kaedah zikril khas alal am ni, maksudnya hadis ni kita kena baca gini. Nabi menyukai makanan manis iaitu manis tu ialah madu. Makna Nabi suka makan madu lah, bukan semua makanan manis. Kalau kita pakai kaedah zikril khas alal am tu. Tapi setengah ulama tidak memasukkan pun hadis ni pada bab zikril khas alal am, menyebabkan kalau tidak dimasukkan hadis ni pada bab tersebut, jadilah maksud hadis ni Nabi menyukai semua jenis makanan manis dan madu. Madu pun Nabi suka. Dia semua manis-manis Nabi suka makan belaka. Kalau kita tak masuk dalam bab dia. Mana ada dua pandangan lah situ. Boleh jadi Nabi tu menyukai semua makanan manis. Boleh jadi juga Nabi tu menyukai makanan manis iaitu madu tu. Bukan semua manis. Bukan semua manis Nabi suka, cuma madu sahaja. Haddatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani akhbarana Al-Hajjaj bin Muhammad qala Ibn Jurayj akhbarani Muhammad bin Yusuf an Atha abna Yasar akhbarahu anna Umma Salamah radhiyallahu anha akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan. Bahawasanya dihidai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan, daging panggil. Janban ni dia adalah bahagia kambing itu. Dia ada satu bahagia disebut janban. Tu kamu tak ingat bahagia mana. Dia dagingnya lembut sikitlah, daging lembut. Dia dibuat dipanggil. Diberi kepada Nabi daging kambing panggil. Fa'akala minhu, maka Nabi pun makan. Thumma qama, kemudian Nabi bangun ila solah, bangun pergi semaya. Wa ma tawadda, dan Nabi tidak ambil wudu. Ni dalil bagi mazhab Syafi'i. Mazhab kita makannya yang terkena api tidak membatalkan wudu. Makan daging ataupun apa-apa makannya yang terkena api, mana dimasak dengan api, tidak membatalkan wudu. Mazhab kita. Tapi mazhab Hanafi dan beberapa qaul dalam mazhab Hambali, makannya yang dimasak dengan api membatalkan wudu. Membatalkan wudu mazhab dia. Kita jaga dengarlah benda tu. Mana kita makan daging gula, daging panggil, hak masak guna api. Apa-apa yang masak guna api, kuih-kuih hak buat dengan api, batal wudu mazhab dia. Mazhab kita taklah. Cuma mazhab kita dia meraihkan pandangan mazhab Hambali tadi. Kerana mazhab Hambali kata batal, maka mazhab kita walaupun tidak batal, tapi sunat kita memperbaharui wudu setelah makan yang terkena api. Sunat. Kita makan kuih yang dimasak dengan api. Kita makan daging kambing
Daging gula semua tu guna api kan. Sunat kita ambil wudu walaupun tidak batal. Sebab apa sunat? Sebab meraihkan pendapat dalam mazhab Hambali. Nampak? Di kita mazhab kita berpegang kepada hadis ni lah. Nabi makan kemudian Nabi pergi semaya, Nabi pakai tidak ambil wudu. Mazhab Hambali tak tahu ke hadis ni. Dia kata batal tu. Dia tahu hadis ni. Cuma di sisi mazhab dia berpandangnya masalah ni adalah khusus untuk Nabi sahaja. Untuk Nabi kan ada beberapa perkara yang khusus untuk Nabi. Dia boleh nikah lebih daripada 4. Tidur tidak membatalkan wudu Nabi. Kita tidur tak tetap pakai punggung batal wudu. Tidur boleh negak, tidur boleh berbaring, semua batal wudu. Kita tidak batal wudu apabila tamakun tetap pakai punggung. Dengan makna kita tidur dalam keadaan selo, tu tak batal lah wudu. Sebab pakai punggung kita ni tetap. Kita ada selo gini. Ketubah mata lagi tidur lama mana pun. Wudu tak batal. Sebab tu dia boleh bangun tu pakai maya Jumaat lalu. Tapi kalau papai punggung tak tetap, batal wudu. Contoh dia duduk gini. Dia pegang peluk lutut gini. Papai punggung tak tetap lah. Bila dia tidur jenera, batal wudu dia. Dia tak boleh bangun pakai maya Jumaat lalu, tak boleh. Kena pergi ambil semaya dulu. Sebab papai punggung tidak tetap. Walau tidak ketuk pun. Dia tak ketuk pun dia kata. Batal juga. Sebab batal bukan dengan sebab ketung, batal dengan sebab tidur yang tidak tetap papai punggung. Ini syarat tidur lah. Kalau sekadar terlelap tak batal. Dia duduk gini terlelap, tak batal. Tidur ni makna nak macam mana tidur? Tidur ni dia tak tahu gapo yang berlaku di sekeliling dia. Tu rotik tebuh gapo tak tahu gapo satu dah. Orang komak pun dia tak khabar-khabar. Tu makna tidur. Kalau tetap papai punggung, wuduk dia tidak batal. Dia makna dia selo gini, tak batal. Tapi kalau dia duduk nyeng gini, jenega gitu. Ataupun peluk lutut, jenega, tu semua tidak tetap papai punggung. Dia tidur. Tidur ni dia tak tahu gapo jadi sekeliling dia. Siapa orang kena geruk dia. Nak memayar tu. Lepas tu batal wudu, kena pergi ambil semaya dulu. Kalau terlelak ni dia khabar gapo jadi sekeliling dia. Lepas tu bukan tidur. Cuma dia tak tahu gapo. Dia bunyilah. Duk baca tebuh tu gogeng. Tapi kalau tanya dia tajuk gapo dia tak tahu. Tapi dia bunyilah bagi duk tebuh tu. Boh tu bila komak dia boleh bekah bangun. Mana tu dia khabar. Dia khabar. Cuma tak tahu gapo. Tu dia panggil terlelap. Lepas tu tidak tidur. Tu tidak batal lagi wudu. Nabi tak apa. Nabi tidur lagu mana pun wudu dia tidak batal. Itu keistimewaan untuk Nabi. Mazhab Hambali berpandangnya Nabi makan daging panggil kemudian terus pergi semaya, tak ambil semaya kerana keistimewaan bagi Nabi. Ada pun kita umat makan yang terkena api batal semaya. Mazhab Hambali. Mazhab kita dah tak batal. Haddatsana Qutaibah akhbarana ibnu Lahi'ah an Sulaiman bin Ziyad an Abdullah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjidi. Kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging kambing fil masjidi, di dalam masjid. Nak ajar kata tidak salah makan dalam masjid ni. Tidaklah kata dosa makan dalam masjid dak. Walaupun dalam masjid ni adab-adab dia tak sama dengan adab di tempat-tempat lain. Dalam masjid ni sebab masjid adalah asyraful makan alal ardi, tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Dia tak boleh nak buat ikut dalam masjid ni. Nak tahu najis dalam masjid walaupun bangkai nyamuk sekalipun haram. Nyamuk ke? Kita apa nyamuk? Nyamuk ni ketika dia hidup dia bukan bangkai. Masa ada nyamuk dalam masjid kita tak apa, mampu
Mapuh tu dia jadi bangkai, jadi najis. Kita pakai lepas alas sejik. Haram lagi berdosa. Sebab bangkai. Ini masjid ni rumah kita tak apa. Masjid tak boleh mengotori masjid dengan bangkai terutamanya. Serumuk duduk jalan atas kapek, terus duduk perenyek lah dalam sejik ni. Sebab masa dia hidup dia bukan bangkai. Bila kita perenyek dia, mapuh serumuk tu dia jadi bangkai. Bila bangkai dia najis, kena pergi buang luar. Tapi kita pergi bias itu, mana kita mengotori masjid dengan najis, dengan bangkai, dosa kita. Nampak? Dalam masjid tak lewat ikut dah. Tak lewat ikut dah. Nak bawa budak dalam masjid pun, tu Nabi ada hadis. Nabi kata, jauhkan anak-anak kamu daripada masjid. Ada hadis. Jauhkan anak-anak kamu daripada masjid. Yakni anak-anak hak tak reti orang marah, orang suka, tak faham. Budak-budak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, orang marah pun dia tak reti. Dia duduk berongga, orang duduk maya, duduk netah depan orang, duduk kucau orang maya, orang ngajar dia duduk geger. Tak boleh lah dia tak reti. Kalau marah pun dia tak reti, dia budak. Ni Nabi suruh jauh ke daripada masjid. Nak bawa mari sejid, tunggu dia peheh orang marah. Umur 6 tahun, 7 tahun, dia reti dah kalau kita marah. Maknanya kalau dia duduk berongga apa kita marah, dia reti, dia duduk senyap. Tu masa tu boleh lah nak bawa mari sejid pun. Ada pun sebelum daripada tu tak reti marah, tak boleh. Nabi suruh jauh ke. Sebab masjid tak tepat ya, terbaik atas muka bumi. Tak boleh kita nak buat ikut dia, tak boleh. Ada pun makan hak tu tidaklah siapa mencemar ke kesucian masjid. Sekadar makan di masjid tak ada masalah. Ada pun tidur di masjid ni maka kena beringat sikit. Boleh tidur di masjid ni. Cuma kena beringat sikit lah. Takut kita tidur tu jenis tubik air basi masalah sikit lah. Sebab air basi ni dia najis. Air basi ni najis. Air liur tidak najis. Air liur benda cemar. Benda cemar belum tentu najis. Tai hidung benda cemar tapi dia bukan najis. Tai telinga, daki dia benda cemar tapi dia bukan najis. Ada pun air liur basi dia najis. Air liur nak cek air liur tu najis tidak najis. Kalau dia mari dari dalam perut, maka dia najis. Kalau dia mari dari dalam mulut semata-mata, hak tu bukan najis. Apa nak cek mana? Nak ceknya pada bau dia. Kalau bau busuk, cek dia mari dari dalam perut. Mari dia campur dengan air liur. Kita nerok. Dia mari dari dalam perut, naik, campur dengan air liur, belenjo tubik. Dia kalau duduk tidur dalam sejik, kena kapek apa tak boleh lah. Muka dia najis. Kalau sekadar air liur tu tidak bau, maksudnya betul dia betul-betul tubik daripada mulut semata-mata. Dia tidak campur dengan bahagian dalam perut. Dia tidak bang. Hak tu bukan air basi. Hak tu dia tidak najis, dia semata-mata kotor. Dia benda kotor ni haram juga. Kita duk mencemarkan masjid dengan benda kotor. Jadi kalau jenis tidur tu biar air basi semua tu tak sedut tidur dalam sejid lah. Walaupun haruh asalnya hukum tidur dalam sejid ni. Terutamanya bulan Ramadan kita nak niat iktikaf, tidur dalam sejid. Boleh pahala lebih sikit. Tapi kalau jenis tidur tu biar air basi ni tak sah lah. Pasal dia najis lah. Haddatsana Mahmud bin Ghailan akhbarana Waqi' akhbarana Mis'ar an Abi Sakhrah wa huwa Jami' ibn Shaddad anil Mughirah ibn Abdullah anil Mughirah ibn Syu'bah qala diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku menjadi tetamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Mana ada orang jemput Nabi ke rumah lah, jadi tetamu dia. Demo ni ku Mughirah bin Syu'bah ni ku fa utiya bijan bin masywiyin.
dibawa kepada kami, dihidangkan kepada kami daging panggil, daging kambing panggil. Thumma akhadhash syafrah. Kemudian Nabi pun ambil pisah. Ambil pisah. Faja'ala yahuzzu fahazza li biha minhu. Nabi pun guna pisah tu belah daging kambing tadi, dia Nabi belah juga dengan pisah tu untuk aku. Daging kambing tu. Nabi belah untuk Nabi dan untuk Mughirah bin Syu'bah. Belah daging kambing menggunakan pisah. Qala, dia makan ni ada makan ni ya hilang berkat dengan kita belah dengan pisah dah. Ada makan ni ya hilang berkat kalau kita belah menggunakan pisah. Antaranya ialah roti. Roti ni setiap makanan ni ada berkat. Kita tengok dah sebelum ni. Zaitun Nabi suruh makan kuluz zait. Makanlah minyak zaitun. Waddahinu bihi. Dia berminyak rambut lah dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Pokok zaitun ni daripada pokok yang berkat. Maknanya pada makanan ni adanya keberkatan. Nampak? Jadi kalau guna pisah, setengah-setengah makan ni belah dengan pisah ni mengurangkan keberkatan dia. Antaranya ialah roti. Roti ni seboleh-boleh kita cobek, jangan kerak guna pisah. Kalau pisah, kalau kita makan pizza kan dia guna pisah. Pizza lagi sejenis roti. Diguna pisah kan belah tu. Kalau roti payah, kita cobek. Tu dengan tak guna pisah tu lebih menambahkan keberkatan makanan tersebut. Kalau daging tak apa. Qala, katanya Mughirah, faja'a Bilalun. Kemudian marilah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yu'dhinuhu bis-salah. Mari mengingatkan untuk sembahyang. Masuk waktu. Sayyidina Bilal sebelum dia dia akan pergi royak dulu ke Nabi. Royak ke Nabi subuh dah ni, baru dia pergi ber. Dan Zuhur pun dia pergi royak dulu ke Nabi. Dia pun pergi ber. Tu Sayyidina Bilal. Jadi Nabi ni jadi tetamu kepada satu orang. Dia ni dia makan ni, Nabi duduk tengah makan. Sayyidina Bilal mari mengingatkan Nabi waktu sembahyang sudah masuk. Fa'alqa syafrah. Nabi pun meletakkan pisah tu. Faqala, maka berkata Rasulullah, malahu, apa mu ni? Soalan lagu itulah, malahu, kenapa dengan kamu ini? Apa mu ni? Taribat yadah. Taribat yadah ni kalau payah juga nak terjemuh bahasa kita, sebab dia satu macam simpulan bahasa lah. Taribat yadah ni kalau bahasa kita biasa kita sebut budak bertuah. Bertuah sungguh budak ni. Tu taribat yadah. Biasanya taribat yadah ni orang Arab guna bila nak marah kat orang. Tapi gak dia tak silah royak benda-benda tak comel, takut jadi doa. Cuma dia akan sebut taribat yadah. Ni bahasa bertuah. Gitulah orang tua kita dulu kan. Kita buat gapo-gapo bahasa bertuah. Dia tak kata uduh jadi doa. Kalau dia royak kata hak tidak comel gak, jadi doa gak. Dia tak royak bahasa bodoh. Lama ke jadi doa, bodoh ngerti lah kita. Dia royak budak bertuah. Gitulah. Taribat yadah. Nabi kata kepada Sayyidina Bilal, apa mu ni? Budak bertuah sungguh. Apa Nabi royak gitu? Sebab Nabi tengah makan. Kalau makan ni ia sudah dihidang, bila masuk waktu sembahyang, sunat kita makan sudah dulu. Kalau makan ni ia sudah dihidang. Kalau makan ni belum dihidang, masuk waktu sembahyang, sunat kita pergi sembahyang dulu. Pasal belum hidang. Kalau sudah hidang, makan perhabis. Jadi Nabi ni duduk tengah makan. Tiba-tiba dia mau ni panggil, suruh pergi sembahyang. Tu Nabi kata, apa mu ni? Bertuah sungguh. Orang duduk makan ni, biar sudah dulu. Nampak? Qala wa kana syaribuhu wafa. Adalah misa Mughirah pada ketika tersebut panjang. Misa dia tu panjang.
Faqala li, maka berkatalah Nabi kepada aku suhu laka ala siwak. Nescaya aku potong misai engkau sekadar batah siwak. Batah siwak, sugi, kayu sugi. Nabi nak keraklah misal dia tu panjang doa. Nabi tak kena. Nabi tegur Mughirah, aku kerak dah misalmu ni. Sekadar batah siwak, mana pendek sikit. Au khilaf riwayat qussahu ala siwak, ataupun ada juga riwayat kata Nabi perintah ke dia pergi kerak misal tu, biar pendek sikit. Kerak misal tu, misalmu tu biar sebatah siwak. Ada riwayat kata Nabi sendiri nak kerak, aku kerak dah misalmu sebatah siwak. Nabi riwayat kepada Sayyidina Mughirah. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala al-musannif haddatsana Wasil bin Abdul A'la. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah